Hey guys, alright. So kita ada dalam part 1. Okay, part 1 untuk Advanced IG at Sales Funnel. Okay, part 1 ni I nak cerita dengan you guys kenapa pentingnya you guys kena buat video iaitu kreatif, and also kenapa pentingnya copywriting. Sebab apa tahu? Kita bila buat sales funnel ni, okay, macam you guys dah join kelas saya dengan Azlan before, and you guys dah faham the basics. Okay, you guys dah faham the basics. So, untuk advanced sales funnel ni, yang paling penting sekali adalah you punya kreatif, iaitu you punya video. Jangan guna gambar, sebab kalau guna gambar, susah kita nak retarget. Okay, and copywriting pun kena ada flow. So, I akan share dengan you guys kenapa pentingnya bila you buat iklan sales funnel ni. Yang sangat-sangat penting is actually you punya seeding. Okay, seeding tu adalah iklan dekat feed. Okay, dekat you punya timeline. Sebab iklan tu yang kita akan retarget pada orang. Okay, bila orang tengok video tu, let's say dia tengok video tu sampai habis, and dari situ kita akan retarget. So, kalau daripada video, you kat situ dah tak jadi. Daripada copywriting pun tak berapa nak padu. Kita bukan nak kata buat copywriting tu terlampau detail sangat macam kita buat kat Facebook, no. Actually kan, kalau kata untuk IG ads, kenapa I suka sangat IG ads? Tak kisahlah kita buat feed per story, sebab kita tak perlukan copywriting yang panjang. Yang penting, flow kena ada. Okay, flow memang kena ada. Sebab kalau kata flow tu tak betul, macam flow tu masuk I daripada headline, okay, daripada info product and also the CTA. Kalau flow tu dah tak betul, dia punya higher chance bila kita retarget balik iklan tu, dia akan jadi macam kurang respon. Okay, sebab ramai yang buat, sebab ada ajar sales funnel ni, retargeting ni daripada 2018. Ada iklan yang menjadi, dia menjadi betul-betul. Ada juga yang tak jadi. I tak janjikan korang 100% menjadi. Semuanya bergantung kepada macam mana you faham buat video and macam mana you faham buat copywriting. Sebab kalau untuk kita buat sales funnel ni, it's not actually kalau kata bila you buat iklan direct story, for example, 15 saat, you boleh terus hard sell. Contohnya macam I bagi you example. Okay, ini adalah perfume saya, sedap sangat bau ni. Okay, spray. Kalau berminat, sabab sekarang. Itu adalah hard sell. Tapi, kalau dengan sales funnel, dia ada proses dia. Maksudnya dia ada 3 step. Okay, first you kena buat iklan untuk seeding, iaitu feed. Okay, and then you kena bina custom audience, and then you kena retarget. Okay, retarget tu baru kita boleh buat iklan hard sell. Tapi untuk proses seeding, you memerlukan satu video yang cerita tentang kelebihan and also kebaikan produk you and apa masalah yang you boleh selesaikan kalau dia beli produk atau servis you. Okay, that's why sales funnel ni is not for everyone. Okay, siapa yang betul-betul serius, yang betul-betul nak naikkan brand, yang betul-betul nak dapat sale yang steady, sesuai buat sales funnel ni. Sebab dia bukannya proses yang macam you set iklan sekarang, hari ni esok dah dapat result. Dia ambil masa sikit sebabnya kita nak build trust and kita nak build audience yang engage dengan kita punya iklan. So from there, kita akan retarget supaya menjadi sales. So dia ada proses bakar duit sikit, and then kita tengok macam mana respon orang pada video yang kita buat dekat seeding part tu, iaitu yang video dekat feed, iaitu video tentang penerangan produk. I akan touch on that. I akan show you contoh video macam mana yang kita perlu buat untuk tarik perhatian orang. Sebabnya orang ni semua kan, dia suka menjual je. Okay, straight away menjual. So bila kita macam terus menjual, orang dah muak. Sebab sehari roughly berapa ratus iklan yang kita tengok kalau kata kita browse on social media. Sebab sekarang ni, bila kita beriklan di social media, kita ni bukannya macam beriklan, okay, contohnya kalau kata kita memang beriklan di tapak iklan, tu lain, orang dah tahu tu iklan. Tapi kita beriklan di social media. Contoh I bagi kita tengah lipat-lipat dekat mall, tiba-tiba orang datang nak jual barang. Orang tu kacau kita, dia macam interrupted. Okay, so in order for us to interrupt them, kita kena bagi betul-betul video yang high impact supaya diorang stop and fikir, wah, menarik juga barang ni. Bukanlah kita bagi hakak, belilah pen saya, murah je. Orang takkan heran dengan benda tu. Kita kena share benefit and problem. Okay, kita kena straight away share dengan diorang apa yang produk you boleh selesaikan. What problem can you solve when they buy your product? Usually video macam tu yang akan convert. So, yang paling penting sekali dalam sales funnel ni is actually video and also copywriting. So I akan share dengan you guys contoh-contoh video yang I ada, especially on my brand as well. Sebab contoh mana lagi I nak bagi, I akan bagi for my brand, and also I akan show a bit of case study daripada my client. I memang set iklan dia sendiri, I tak tipu. Memang I set iklan dia within 24 hours dengan budget iklan 1,500 dengan teknik seeding and retarget, iaitu sales funnel. Dia memang berjaya buat 114,000. Dia memang berjaya buat sale banyak tu. Okay, so apa yang I cuma nak
bagi tahu pada you guys, proses untuk advanced sales funnel ni is not as easy. Okay, tapi if you faham correctly the right way to really do the video, buat video tu betul-betul, kena sabar. And of course, copywriting tu you kena buat proper lah, walaupun tak panjang sangat tapi tetap kena ada dia punya flow kat situ. Okay, headline, info product and also CTA. InsyaAllah iklan you akan jadi. Jadi macam mana tu I tak boleh nak janji, because apa-apa pun it's based on your product, demand dia tinggi macam mana, and berapa banyak budget yang you spend on iklan. Sebabnya sales funnel ni tak sesuai untuk orang yang budget iklan kecil. Okay, at least you kena spend about minimum 100 to 150. Lagi banyak, lagi bagus, sebab point of us doing sales funnel adalah untuk dapatkan seramai boleh orang tengok video kita. Bila audience sudah banyak, kita akan retarget. Okay, retarget ni adalah part yang paling best. Sebabnya, itulah part kita nak buat sale. Kita dah bakar duit dulu dekat iklan yang fit. Okay, kita dah bakar duit dulu, kita bakar dalam 3-4 hari and then kita retarget. Sebab ramai juga yang tanya saya, teacher, when should I retarget? Okay, dia macam ni kalau kata you follower you sikit, meaning engagement IG you tak berapa nak banyak sangat. Okay, so you need time to build the audience and tarik orang baru datang you punya Instagram. So you akan, maybe akan masa tu lama sikit, especially when budget iklan you sikit, maybe dia akan lama. Tapi I bagi you satu contoh lah, kalau kata Instagram you dah memang ada follower, engagement pun tinggi, it's just that you tak dapat nak buat sale lagi yang betul-betul, maybe because you baru nak start marketing, you tak pernah buat iklan, you punya IG dah start engagement drop. So, akan ambil masa sikit. Okay, akan ambil masa sikit untuk you nak build audience yang tengok video you before you retarget. But usually kalau kata you confident, I would say you boleh buat retarget tu terus. Tapi kalau kata you nak jimat, I say you run dulu yang part video untuk feed. Biar dulu ramai view, I akan tunjuk kejap lagi contoh. Biar ramai orang view dulu, seramai boleh, supaya bila kita retarget tu audience besar. Okay, sebab kalau audience tu terlampau kecil, higher chance on bila kita retarget, dia punya CPC tu akan mahal. Orang yang sama je akan tengok video, so dia tak akan swipe up. So result dia lambat lah. Usually apa yang feedback I dapat from my student yang buat sales funnel, usually hari ke-5 ke-6 dah start nampak WhatsApp tu masuk banyak. And usually WhatsApp yang masuk tu lebih serius. So sales funnel ni bukan sesenang yang kita ingat, macam start WhatsApp masuk, berduyun-duyun, tak. But when done correctly, insyaAllah you punya iklan akan jadi. So now, okay, mukadimah I untuk sales funnel and also the paling penting part iaitu the seeding part, iaitu feed punya iklan dah settle. I nak tunjuk you contoh untuk daripada I punya brand sendiri, iaitu Minimalist. I akan share screen. You guys boleh tengok. Okay. Alright, I akan share my IG. I akan tunjuk dulu dekat I punya IG ya. Okay, this is my IG, Minimalist, I punya brand. Okay, I akan tunjuk kat sini one post yang I buat retarget, which is this one. Okay. Okay, you nampak tak kat sini berapa banyak view? Sangat-sangat banyak. 276,000 view. Komen 338, sangat-sangat banyak. Sebabnya video ni I memang bakar duit. I bakar duit for about a month without mengharapkan sale, no. I memang 100% run. Okay, I memang 100% run. Hari I retarget serentak follower I memang ada. I tak pernah beli follower, never buy follower. Please, tak kisahlah you start daripada 0 follower, tak apa. Yang penting follower you betul-betul. Yang penting follower you betul-betul legit, maksudnya yang betul-betul follow sebab you, bukan sebab follow kita beli follower, sebab nanti you punya iklan untuk seeding dengan retarget ni kurang menjadi, sebab kita perlukan real follower. From my video, you nampak kat sini ya. You nampak sendiri, video I ni tak menjual langsung. I just share macam mana guna I punya produk. Okay, macam mana I share, macam mana cara penggunaan, and that's it. Orang sendiri yang tanya. From here, I punya amount of save sangat-sangat banyak. Okay, sangat-sangat banyak sebab I show the benefit. Sebab sekarang ni, I jual masalah yang I boleh selesaikan, iaitu orang yang takut nak pergi wax, macam I letak terus dekat headline. If you can see here, ini adalah headline I. I terus target masalah. Sebabnya orang takut atau malas nak pergi waxing, sakit, memang tak selesa. Ini adalah masalah-masalah perempuan. Tapi I tahu lelaki pun ada juga yang pergi wax, not just perempuan. So, I identify the problem and then I letak kat dalam copywriting I. From here you can see for yourself, tak ada langsung menjual. Memang tak ada langsung menjual. So, bila I tak menjual, orang tengok pun tak rasa macam
terpaksa nak tengok. Dia akan tengok sampai habis sebab dia tertarik. Firstly from the headline. Sebab you hanya ada masa beberapa saat untuk tarik perhatian diorang. Okay, you can hanya ada masa beberapa saat untuk tarik perhatian diorang untuk tengok video you sampai habis. And video duration, please jangan lebih daripada 30 saat sebab orang tak tengok video lama-lama. Unless produk you memang memerlukan penerangan yang panjang. Okay, penerangan yang panjang macam contoh skincare, you ada 3 produk. So of course you nak kena terangkan. So you boleh buat tutorial pasal skincare and maybe it will take about 1 minute. Macam for me, sebab kita nak target orang yang tengok video ni sampai habis supaya kita dapat serious buyer. If video you terlampau panjang, I risau takut diorang tak tengok sampai habis and jadilah iklan you bila kita target tu tak dapat audience yang tepat. So jangan buat video yang terlampau draggy. 30 saat dah cukup. Tapi kalau tak dapat boleh you buat. But up to 1 minute sahaja. Jangan lebih-lebih. Okay. So ini adalah video I. Nampak view banyak. Dari sini I memang dapat say yang banyak lah. After I think about 10 hari macam tu. 10 hari lepas I run. So memang kena sabar sikit bila buat sales funnel ni. Sebab itulah tak ada benda yang senang kat dalam dunia ni. So kita kena sabar sikit bila kita buat sales funnel ni punya teknik. Alright. So ni adalah video I. You guys boleh tengok sendiri. I tak jual produk. I hanya share masalah yang I boleh selesaikan. And here, nampak tak? My headline. Headline very important. Dia akan show the betul-betul siap and buat. Okay? Ikut flow tu step by step. First, readykan video macam I tunjuk kat sini. And then readykan copywriting yang betul-betul. The flow semua nampak. Start here, ada letak headline. Tak ada masa or takut nak pergi buat asing. Itu adalah problem. So orang yang memang ada masalah tu, dia akan stop and tengok sampai habis. And then, I cerita. Kan ada. Always letak nama brand. Jangan letak hair remover spray. Macam I kan hair remover spray. Tapi I never mention hair remover spray. I akan letak. I letak Hair Be Gone. I akan letak Minimalist Hair Be Gone kat depan. Sebab branding is important kalau kata kita buat sales funnel. Alright. So after that, I share the benefit of the product here. I buat very santai sebab my way of doing copywriting, I tak suka terlampau terlampau proper. Santai-santai je dah cukup dah. Gelak-gelak buat-buat macam storytelling sikit. But at the same time, you highlight problem yang boleh. Maksudnya problem yang maybe diorang risau. Contoh kat sini, wax. I letak kat sini, pain free, sakit. Okay, itu adalah concern diorang. Sakit ke, pedih ke? So kita dah address apa yang diorang risau kat dalam video ni. So, kat sini you dah nampak ya. Sini je I cerita macam mana nak pakai, kat bahagian mana yang boleh pakai. Okay, cerita kat mana-mana pun senang, spray je, tunggu je beberapa minit. And I cerita tentang, dia punya info tentang produk sikit lah, berapa ml dan sebagainya. And I bagi diorang offer. Okay, kalau beli dapat lip tint. Masa ni lah, masa I baru launch sekarang lip tint dah tak ada. So you guys jangan minta I lip tint kalau kata tiba-tiba nak terbeli. And I letak urgency kat sini. Okay, nak discount, just DM ataupun WhatsApp. Okay, I suka letak urgency kat setiap copywriting I supaya dia rasa macam okay nak. Sebab apa-apa pun bila kita buat copywriting, kita kena ada urgency sikit supaya dia orang bertindak. Okay, kalau kata contoh urgensinya, okay, offer ni tamat pada malam ni pukul 12 malam. Kalau nak claim discount, WhatsApp kami sekarang. Itu adalah urgency supaya dia orang bertindak. Bila dia tengok copywriting kita dah baca, okay, daripada atas sampai bawah. Of course kita kena letak something yang urge diorang untuk bertindak. So this is my urgency and ini adalah offer yang I bagi diorang. Okay. Ini masa tu lah memang habis. Sekejap je orang nak claim sebab diorang nak benda free. But you guys boleh tukar. Okay. Korang boleh tukar CTA tu macam mana. Macam I letak CTA urgency kat sini. Just DM us or WhatsApp ke phone number yang tertera. Apa-apa phone number yang you boleh buat. Supaya diorang bertindak dan you guys boleh tengok kat sini berapa banyak komen yang ada. Sangat-sangat banyak. Okay. Sangat-sangat banyak. Sampai kita orang tak terreply. Okay. So, nampak tak? Bila kita buat sales funnel, dia bukannya efek pada iklan ni saja. Dia akan efek pada iklan-iklan yang lain. You see here? Iklan yang lain pun akan efek. This one pun sama. Semua akan efek. Sebabnya dia bukannya hanya target satu. Bila kita nak tarik orang datang IG kita menggunakan seeding teknik. Macam ni lah post seeding I. Ini adalah post I yang pancing orang. Dia akan pergi ke semua post. Nampak tak? Walaupun komen tak banyak, tapi orang DM, itu yang kita nak. Okay, this one, nampak tak? This one memang sangat-sangat, walaupun info je sikit je, tapi kita straight to the point sebab kita dah ada iklan yang pancing orang. So, post-post yang lain pun akan efek sekali. Okay, ni I just bagi tahu, simple je lah. But, orang tetap komen.
Okay, so this is the content. Okay, now I tengah buat rebranding actually. So kita tengah tukar konsep untuk IG. So kat sini I share lagi. Okay, sama je. Tak menjual. Okay, sebab this one, masa I buat yang first punya video tu, masa tu, I punya cream body brighten tak sampai lagi. So kat sini, I kena include balik lah I punya cream. So kita akan buat, beri target, kita akan buat seeding balik from this post. Nampak tak kat sini pun you guys dah tengok. Tak menjual langsung. Okay, I just tunjuk macam mana nak pakai sampai habis. And then, bagi tahu cara nak pakai, tunggu sampai berapa minit, and then lap. Nampak tak kat situ? Very tak menjual, tapi orang tetap tanya. Okay, untuk copywriting ni, terpulang pada you. This one sebab I nak run untuk target, I tak nak nampak macam menjual. Okay, this one nampak tak pakai cream pula. Pakai cream, sebab masa tu cream I tak sampai lagi. So now dah sampai, so I tunjuk before after yang sangat-sangat tak nampak menjual. Sebab orang ni dia suka tengok result apa-apa pun. Okay, so orang nampak beza kiri kanan tu macam mana. So from ni pun walaupun I tak run iklan, tetap ada sale masuk. Alright, so this one very simple punya copywriting, straight to the point. Up to you guys nak buat macam mana. Tapi apapun jangan lupa headline, info product and also CTA. Alright, so now ada tunjuk from my sample. I akan tunjuk contoh-contoh video supaya you guys boleh readykan apa yang sesuai and supaya you guys pun faham konsep video yang macam mana you guys kena sediakan supaya bila you buat iklan tu tak membazir duit. So I akan share dengan korang beberapa video ya. Prepare set video sebelum you buat seeding. Okay. Alright, kejap ya. Okay, so I can share few videos yang sesuai. Okay. Video ni memang tak ada sound, tapi just to get you idea macam mana video yang kena readykan. Okay, kalau kata untuk makanan, simple je. Okay, this one adalah video story. Dia pendek 15 saat untuk hard sell. I nak share sikit supaya korang faham. Video untuk seeding adalah video sharing. Video tadi adalah hard sell. I nak you guys faham konsep kenapa yang pasang video tu dulu supaya you guys tahu. Video tu adalah untuk hard sell. Kita tak nak hard sell. Okay, kita nak soft selling dengan video dekat feed kita. So, video tadi tu adalah hard sell. So, tak boleh guna video yang macam tu. So, I akan share sekarang ni satu video soft selling. Sebab kalau untuk seeding ni usually kita akan soft sell. Soft sell jadi video tu akan panjang sikit. I bagi you contoh kat sini. Soft selling video pendek, 1 minit maksimum ya. Tapi kalau kata you guys boleh buat video yang pendek sikit, buat video yang pendek sikit. Jangan buat panjang-panjang. Sekejap ya. Alright, so video kat sini I akan tunjuk. Tadi adalah hard sell. Kita nak buat video soft selling untuk feed supaya bila kita target dapat result. Okay, kat sini ada banyak video. Tapi I tak adalah nak show semua. I just nak bagi you guys idea supaya you guys boleh preparekan video. Okay, I tunjuk dulu video yang case study yang I berjaya buat iklan untuk diorang. Walaupun dengan bajet iklan 1,500 yang boleh buat sales 115,000. Ini adalah video dia. Sample je. Video 13 saat diletak dekat feed. Okay, tengok je. Ini je. Alright, so I can share lagi. Okay, video this one. Okay, ini adalah video soft selling. Ini adalah brand I juga. Senang sebab I punya video okay, I share. Okay, this one. Nampak tak video I ni tak menjual langsung.
So, nampak tak? Daripada video tu, ada tak nampak macam menjual? Tak kan? Okay, so kat situ you guys dah boleh nampak kenapa pentingnya untuk video kita dekat feed tu tak menjual langsung. Share tentang benefit apa produk you. Listkan dulu masalah. Selalunya I akan listkan masalah and then I akan buat video according to masalah. Dalam video tu I akan share apa masalah yang boleh selesai. So now I nak share lagi video. I tahu ramai nak tengok contoh-contoh video lagi. Okay, just a moment. Buka video, kasih korang faham betul-betul supaya bila you guys buat video nanti tak adalah macam blur. Okay, so okay, share another one. Okay, this one untuk makeup. Alright, so nampak tak? Kalau kata untuk jual makeup, you share. Okay, you buat swatches, you buat tutorial macam mana nak pakai you punya produk. Sangat-sangat, bila kita fikir balik kan, macam contohnya macam ramai orang cakap dengan saya, teacher, apa ni lah nak buat video. Macam ni je, you share benefit, you listkan benefit. Kalau you jual makanan, share tentang you tengah buat makanan ke, orang makan makanan you. Kalau you jual baju, pakailah baju tu buat macam konsep lifestyle shoot. Maksudnya you jalan-jalan sambil pakai baju. Yang penting santai. Dah muak tengok iklan yang nampak-nampak macam kita record dalam studio ni, orang dah muak. Orang suka iklan yang santai. Meaning, orang nampak real punya tau. Macam kita tengah tengok story orang, tengah tengok feed dekat timeline tu, tiba-tiba lalu iklan yang nampak shoot kat studio. Confirm korang rasa macam, ish, bosannya iklan ni takkan tengok pun. That's why, very important untuk iklan kita dekat feed tu, you buat sesantai boleh. Okay, video yang sesantai boleh. So, I nak share lagi video. Alright. Oops, salah. Sekejap ya. I akan pilih lagi video untuk you guys tengok untuk seeding ni. Seeding untuk feed sangat-sangat penting. Okay. Let me find. Alright, this one makeup juga. Sekejap, I think I nak cari yang lain. Tak nak makeup je kan. Okay, this one video kalau kata kita jual servis ataupun macam contoh produk physical macam buku ke apa. I akan tunjuk contoh ni based on Huzaifah Studio punya. So, I akan share screen. You guys boleh tengok video ni memang tak nampak menjual langsung. Okay. Comel sangat videonya. I pun rasa macam sangat-sangat membantu. Sebabnya ramai juga orang kat luar sana nak buat konten tapi tak ada idea. Dan itu adalah masalah yang Huzaifah Studio selesaikan. Untuk orang-orang yang macam saya ni busy, tak tahu nak post apa setiap hari, guna je marketing calendar tu, boleh plan apa yang kita nak post setiap hari. So nampak tak masalah yang Huzaifah Studio cuba nak selesaikan daripada segi kita lah sebagai usahawan. So kat situ you guys dah boleh nampak. Okay, video kalau kata untuk kita nak soft selling, kita kena share tentang benefit.
cara pakai, tutorial dan segalanya. Jangan sesekali menjual, terlampau menjual kat dalam tu. Sebabnya bila you menjual sangat, hasilnya akan sendu. Okay, bila kita retarget tu takkan jadi. So take your time and buat video betul-betul sharing tentang kelebihan produk instead of terus menjual. Sebab sekarang ni kita ada 3 proses. Betul tak? Soft selling iaitu feed, and then kita buat custom audience dan juga kita nak retarget. So part yang paling penting adalah part soft selling. Kalau you silap dekat part situ, meaning silap buat video pun macam asal boleh, pun ikut you nak jadi. Sebab apa yang I ajar ni ke semua sama. I ajar pada semua student iklan yang jadi ke yang tak jadi ke semua sama. Tapi apa yang membezakan orang yang iklan yang jadi, student iklan yang jadi dan student yang tak jadi, dia punya copywriting. So very very important you guys for you to create video yang betul-betul ada impact. Okay? Ada impact pada itu kita try dia faham tentang produk. Bila kita buat iklan target, dia swipe up masuk kepada WhatsApp kita, dia dah ready nak membeli. Maybe not semuanya ready nak membeli dalam masa yang sama sebab terkadang kan kita kena tengok keadaan belum gaji. But at least orang yang contact kita tu dia serious. Okay? Dia serious dan up to us lah untuk kita close elok-elok. So video you guys dah faham. Now I nak share dengan korang flow untuk copywriting pula supaya you guys boleh prepare. Video dah faham konsep, copywriting pun dah faham konsep. It's time for you to understand the flow of the copywriting. Okay, flow of copywriting ni very simple. It's not that kita kena buat panjang-panjang. Tak, simple. Keep it short and simple tapi straight to the point. But at the same time, bagi orang macam you think your video dapat something. Itu yang paling penting. Itu adalah secret untuk kita iklan yang berkesan. Orang akan rasa akan macam dapat sesuatu. Itu yang kita nak. Itu yang membuatkan iklan kita jadi ke tak. Orang yang tengok iklan tu rasa macam, oh ini boleh tolong aku ni. Sebab orang yang nak membeli ni usually dia ada masalah. But if dia tengok you punya video, rasa macam dia ni macam tak selesai je masalah aku, dia takkan respond. So fokus, listkan dulu masalah. Dan masalah tu you guys jadikan video dan juga include dalam copywriting. I akan share dengan you guys dulu flow of the copywriting supaya you guys boleh prepare sebelum buat iklan sales funnel. Jom, I akan share screen sekarang. Okay, I punya training ni memang this time I buat very detail supaya you guys yang tak adalah nak bakar duit sesaja kan. So untuk flow copywriting, very simple. Okay, let me share the screen. Okay. Okay, so this one. Okay, ini adalah copywriting structure. Sangat-sangat penting. Okay, you guys memang kena ada headline. Okay, pada yang masuk kelas kami pada 1 Mei, memang dah tahu. I dah go in depth and I think semua orang pun dah dapat faham dia punya flow and especially apa yang I share dekat video yang tadi tu. Apa-apa pun kena ada headline. Headline, highlight masalah pun boleh. Mesti kena huruf besar, kena mention tentang masalah audience. Okay, kena capture interest diorang sebab apa-apa pun you kena faham. Okay, you ada hanya masa 5 saat untuk capture attention diorang. Jadi, highlight masalah. Macam I punya highlight masalah tadi, if you forward, bukan forward, you reverse balik tengok masa awal, I punya video untuk wax tu, untuk yang buang hair removal tu, headline adalah takut nak pergi wax ataupun tak ada masa nak pergi wax. Benda macam tu ya, you kena letak dekat bahagian headline. Alright, so dekat part intro ni you kena highlight dia punya masalah. Macam I tadi kan bagi tahu, okay, takut nak pergi wax, takut sakit, I address guna barang I tak sakit. So kat situ dia dah rasa macam okay, tak takut. Data I akan show balik supaya you guys faham flow of the copywriting, okay? And kena bagi feature, advantage dengan juga benefit. Benefit untuk produk I kat mana-mana. Okay, contoh untuk produk kau. Kena cerita kat mana-mana nak guna pun senang and ambil masa 10 minit sahaja dan sesuai nak bawa pergi mana-mana, tak renyah, tak perlu nak book appointment untuk wax. Contoh-contoh macam tu. I buat based on I punya produk lah. But for you guys, contohnya kalau kata you jual makanan, for example. Contoh you buat frozen food, you boleh kata tak payah susah-susah nak masak, masuk dalam microwave, panaskan je dah boleh makan. Something like that. Okay? So,
Lepas tu macam I cakap tadi, mesti kena ada offer. Macam I bagi tahu, siapa yang beli sekarang boleh dapat free lip tint. Betul tak? And urgency tu adalah siapa, I bagi tahulah 100 orang yang pertama saja. Kalau nak claim, DM kami sekarang. Okay, so kena cerita dengan diorang. Macam I bagi tahu, I ada 100 piece dia lip tint tu. So diorang hura-hara untuk nak dapatkan I punya lip tint percuma kalau diorang beli I punya hair removal, hair be gone tu kan. And bagi garanti pada diorang. Okay, garanti. Contohnya kalau kata produk you contohnya tak menjadi untuk diorang, bolehlah offer macam money back guarantee. Jangan risau bila kita offer money back guarantee sebab usually orang tak minta pun. Okay, but at least kat situ dah boleh buat diorang confident. Alright, so credibility pula. Okay, this one you boleh share tentang testimoni. Contohnya you boleh include dekat bawah tu ataupun dalam video pun boleh dicerita tentang siapa yang dah guna produk you ni, apa result dia. Sebab you boleh gunakan the same. Okay, contoh untuk copywriting dengan video ni ramai orang confused. You can actually buat dalam satu video, you cerita tentang you punya kebaikan produk and dalam copywriting pun you repeat balik apa yang you cerita kat dalam video. Okay, you faham tak? Contohnya, I dah share tentang benefit of my product. Repeat balik benda yang you cakap dalam video tu, dalam you punya copywriting. So, bila diorang tengok video, sebab ada orang dia tak suka baca. Dia suka tengok video. Ada orang dia suka tengok video tapi dia tak suka baca. So, make sure video and also you punya copywriting tu tally. Supaya bila diorang tengok dua-dua tu, dapat capture diorang punya interest. And of course, yang paling penting sekali adalah CTA. Okay, CTA very important. Apa yang you nak diorang buat lepas diorang tengok you punya iklan. Of course, you nak diorang bertindak. Okay, so bagi diorang offer, kalau berminat, boleh DM kami sekarang atau untuk fast respond, klik link di bio ataupun you boleh cakap WhatsApp ke bla 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 berapa phone number you nak letak di situ. Supaya bila dia tengok you punya copywriting, diorang baca copywriting you sampai habis, diorang tahu macam mana nak buat. Maksudnya diorang nak DM ke, diorang nak WhatsApp ke, at least you bagi diorang instruction lah. Supaya bila diorang tengok sampai habis, they know what to do. Especially when video you best, insyaAllah akan ada action kat situ. Okay, maksudnya orang akan take action. And yang paling penting this one, copywriting. This one kita abaikan dulu sebab ini adalah untuk iklan IG story untuk kita retarget. But untuk format untuk video, make sure 4.5. Okay, 4.5 dia punya tu. Maksudnya video untuk feed tu make sure dia square. Ataupun 1.1 boleh, 4.5 pun boleh. Terpulang pada you. Sebabnya dua ni tak sesuai. I tak suka landscape sebab dia terlalu besar. So bila you kecilkan tu dia nampak macam tersepit. So I prefer dua size ni better kalau kata untuk Instagram video. Okay, this one for story. This one I akan go bila kita buat iklan retarget nanti. Sebab kita nak buat step by step. Sebab tu ni adalah part 1. Part 1 ni adalah untuk faham tentang video. Okay, faham tentang video. So now, kalau kata untuk iklan story ni adalah size dia. Okay, ini adalah size dia. So 9:16 maksudnya portrait full. And macam tadi I share tentang copywriting kan. Copywriting tadi, this one adalah flow untuk iklan di feed. Ini adalah flow untuk iklan di IG story. So I akan show you iklan di IG story so you guys boleh prepare video juga. Okay, bila kita nak retarget nanti, bila I show nanti bila retarget takut nanti you guys confused pula. So better I share sekarang macam mana you nak edit supaya tak nampak serabut. But apa-apa pun, this one paling penting. Okay, this one untuk feed. Copywriting untuk feed, follow, headline, intro, step. This one, credibility, offer, urgency, scarcity and guarantee, and also credibility and also the CTA. Ini sangat-sangat penting untuk feed. Macam saya cakap, iklan kalau feed tak jadi, you retarget lah 10 juta kali pun takkan jadi. So fokus 100% dekat bahagian ni. Size video, make sure 1 ataupun 4, 5. Okay, dia punya size tu memang perfect. So now, untuk story punya iklan pula, maksudnya video untuk story, macam ni kita buat soft selling. Okay, untuk feed tadi kita buat soft selling. Untuk story kita nak hard sell. Sebabnya, story ni lah adalah kita nak buat sale. Kita dah bakar duit dekat feed. Kita dah bakar dekat seeding. So, kita nak buat sale. Bila kita nak buat sale, kita kena buat iklan terus hard sell. Okay, hard sell terus. So maksudnya bila you hard sell, you kena straight to the point. Sebab bila orang tengok iklan dekat feed tadi tu, dia dah faham tentang produk. That's why I cakap dengan you, you share tentang benefit of your product, cara pakai, cara penggunaan, masalah apa yang boleh selesaikan bila dia guna your product. Supaya bila kita retarget dengan iklan story kita yang hard sell, dia dah faham produk. So tak adalah soalan macam dia tanya, macam mana nak pakai ya sis? Betul ke menjadi sis? Tak ada, dia akan kurangkan. Dia akan kurangkan soalan-soalan annoying yang trust me, I dah meniaga lama, I pun tak tahan nak jawab soalan yang sama berulang kali. Tapi dengan iklan seeding yang
straight to the point and bagi orang faham produk, dekat bahagian bila kita retarget ni, dia akan dapatlah customer yang kurang bertanya. Paling-paling pun dia tanya harga berapa, few question yang maybe you kena answer, tapi at least you tak payahlah nak jawab soalan yang sama setiap kali because dia dah faham tentang produk. That's why you need to really pay attention and focus on iklan, video yang dekat feed dulu and also the copywriting. Then only you go on the part you nak hard sell. So, untuk video story kita nak retarget, this one is the size 916 which is full. I tak suka video tu separuh. Sebab first impression untuk iklan sangat-sangat penting. So kalau video tu you nampak separuh dekat feed, dekat story, you rasa macam alah selekehnya ada space kat atas bawah, lepas tu penuh dengan wording, tak best. So first impression sangat penting sebab kalau orang dah tengok iklan tu macam semak dengan banyak wordingnya, dengan video tak ikut spek, separuh je, usually orang akan swipe left. Kita tak nak, kita nak dia orang swipe up. So size make sure 916, portrait size, so bila you record, make sure menegak macam ni. Kalau kata untuk feed, macam ni. Ataupun you boleh adjust according lah, but usually story memang macam ni ya. And tetap sama flow dia. Kalau kata untuk kita nak buat iklan hard sell, iaitu retarget, headline tetap kena ada, but simplifykan headline tu sebab macam biasa you hanya ada masa 5 saat untuk capture attention dia. Okay, and you need only 15 second. Janganlah buat video story tu sampai seminit, tak payah, orang tak tengok. 15 saat dah cukup. I tunjuk you contoh kejap lagi. And kena ada intro tentang produk. Maksudnya cakap straight away pasal produk. Contohnya kalau kata you jual skincare yang untuk pimple for example, straight cakap, korang kalau korang nak kulit flawless, hanya guna produk ni, swipe up sekarang. Contoh macam itulah, 15 saat sebab you hanya ada 15 saat untuk yakinkan orang. So 5 saat pertama tu sangat-sangat penting. So terus tekankan tentang you punya produk. Contohnya, hai korang ada pakai serum ni, 7 hari nampak tak skin I sangat-sangat clear. Kalau korang nak skin clear macam I, dapatkan produk ni sekarang, swipe up je terus. Sebab dia nak tengok video yang first. So bila dia tengok video yang second, dia tahu, oh ni video yang tengok tadi tu. So dia dah ada trust sikit dekat situ. So bila you hard sell dekat story, insyaAllah akan ada conversion kat situ lah. And content tu macam saya cakap lah, tunjuk produk. Never tunjuk produk saja. Kalau boleh buat demo juga, try cramkan dalam masa 15 saat. Sebabnya orang tak tengok video sampai habis. And of course, kena ada call to action. Okay, benda ni semua kena ada dalam tu. Sama je flow. Cuma bezanya, kalau kata untuk story, 15 saat. Ini size dia. Kalau untuk feed, maksimum 1 minit. And ni adalah flow copywriting dia. So untuk story, I akan tunjuk you. Call to action ni, you kena cakap dengan swipe up sekarang. Okay, swipe up untuk dapatkan produk saya. Kena bagi diorang urgency untuk diorang take action. Jadi, saya suka guna swipe up lah. Sebab apa-apa pun memang kita kena swipe up. So, always sebut swipe up kat dalam video. Alright, so now, I akan tunjuk contoh video untuk story. Okay, I akan tunjuk video contoh untuk story supaya you guys faham. Alright, so I akan tunjuk I punya produk jugalah supaya you guys faham, straight to the point juga. Okay, nampak tak? Straight to the point. Okay, straight to the point hard sell sebab I dah share tentang benefit tu mula-mula and produk I memang straight to the point pun. So, tak ada benda yang I nak cakap banyak lagi kat dalam video tu. But basically, bila orang tengok tu, orang dah faham dah sebab dia dah tengok video yang panjang. So, nak share lagi yang lain. Okay. Alright, so banyak video. Okay, kalau kata untuk makanan ya. Makanan I suka post video customer punya review. Sebab customer punya review ni macam kita, instead of kita punya muka je kat situ kan, kita share pula orang punya feedback. So feedback daripada orang ni sebenarnya lagi powerful. Okay, nampak tak? Ni adalah iklan, I punya produk juga. Okay,
Ini adalah customer punya feedback. So you guys boleh gunakan customer punya feedback sebagai you punya content untuk iklan, untuk hard sell, supaya bila orang tengok, okay, ada customer yang memang makan, ada customer yang memang pakai. Okay. So instead of kita just guna kita punya produk or kita punya model, kita boleh gunakan kita punya customer punya feedback supaya orang yang tengok tu rasa macam, wow, betul lah, betul sedap ni. Alright. So I akan tunjuk lagi. Okay, contoh video. Simple je. Sebab macam saya cakap lah, I tak suka video yang nampak crowded. Yang penting, straight to the point. Okay. Okay, nampak tak? Apa-apa pun, swipe up. Nampak tak dia ada. Ini adalah headline. Okay, atasnya headline. Ini adalah info produk dan ada GIF swipe up di sini. So I think you guys tahu macam mana nak edit. Senang je guna IG story punya, guna IG story macam kita nak post story, edit siap-siap. But if you guys tak ada buat video, bolehlah guna InShot ke, Viva Video ke, tak kisah. Yang penting size misi 3.5 MB dan ke atas. Itu adalah requirement untuk kita nak buat iklan IG story. Okay, so to recap, firstly, apa yang kita perlukan adalah video, 1 minit video untuk kita post dekat feed. Okay, I think I nak show you guys one last time before I tamatkan sesi part 1 ni. Okay, supaya you guys boleh digest and faham. Sebab usually video I panjang straight and I tahu you guys tak tengok sampai habis pun, which is I geram juga. But this time I splitkan tu 3 part supaya korang boleh fokus setiap, supaya yelah duration pun tak panjang sangat, so you guys tak adalah penat nak tengok sampai habis. So fokus, so more focus this time. Okay, I show back. Ya. Alright, so I akan show balik I punya, supaya you guys faham apakah itu soft selling, because very important guys, soft selling. Kalau tidak, iklan seeding you memang tak jadi. I tak tipu. Okay, sales funnel ni very macam mana nak cakap kalau kata daripada iklan feed tu dah tak jadi, higher chance bila you retarget pun tak jadi. Alright, so here goes. Tengok balik. Tengok je kat sini. Ini adalah video sharing tentang produk. Ini adalah headline I untuk feed. Okay, untuk feed. And then info produk dekat sini. Ini adalah copywriting I semua. You guys boleh pergi ke IG Minimalist if you guys nak tengok dengan lebih lanjut lah, supaya you guys lebih faham. And readykan semua copywriting ni ikut flow yang macam I tunjuk tadi. Alright, repeat balik video ni banyak kali sampai you faham betul-betul konsep macam mana nak buat video and also the copywriting. Alright, jangan tergopoh-gopoh sebab kita nak bakar duit ni. Kita nak bakar duit, so biarlah bakar duit tu berbaloi. Bila kita bakar duit tu berbaloi, akan dapat hasil lah. Hasil tu cepat atau lambat macam saya cakap, bergantung kepada produk ataupun servis yang kita offer. Kalau demand banyak, cepatlah dapat result tu. Kalau kata produk tu maybe kurang sesuai sebab seasonal. Sebab ada produk dia seasonal tau. Okay, ada produk tu dia seasonal. Ada produk tu macam all the time sentiasa ada, sentiasa akan ada demand. So, semuanya bergantung kepada produk. Apa-apa pun, you guys tak boleh nak give up kalau kata buat iklan ni. Sebab iklan ni bukan kita set sehari je terus jadi. Okay, so memang kena banyak sabar and focus on creating content, meaning the creative video-video, gambar-gambar, and make sure Instagram you cantik and kemas. Sebab first impression matters. Okay, kalau rasa macam iklan tu, IG tu macam comot, cantikkan dulu. Cantikkan dulu IG tu supaya bila orang tengok macam sejuk je mata and rasa nak respond. Alright, so that's it you guys. I dah cover copywriting. Okay, I dah cover copywriting, I dah cover video macam mana yang you kena buat untuk feed. Okay, macam mana video yang you kena buat untuk story. Okay, macam mana copywriting yang you kena buat untuk feed, and also macam mana you nak buat copywriting untuk story kat dalam video tu, and duration video. Macam I recap balik, video untuk feed, make sure jangan lebih daripada seminit. Kalau boleh buatlah 30 saat, tapi maksimum seminit. Make sure copywriting ikut flow. And untuk story, bila kita nak hard sell, make sure dia punya duration dia 15 saat. And letak headline semua macam contoh saya bagi. Repeat balik video ni sampai you guys betul-betul faham.
then only move dalam part 2 pula. Okay, part 2 ni kita nak cover tentang apa tahu? Macam mana kita nak start iklan feed ads tu, and also macam mana kita nak bina custom audience. Custom audience supaya kita boleh retarget kemudian. So, thank you so much for watching. Make sure repeat video ni sampai habis, sampai you guys betul-betul faham and ready untuk kita nak buat iklan. Jadi, I'll see you dekat part 2 pula. Thank you so much for watching and make sure fahamkan betul-betul supaya iklan you jadi, insyaAllah. Alright, so thank you.